Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini. Saya Syaiham Ibrahim dan bersama dengan saya Tuan Razi. Kami berdua daripada MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd. So, Cik Razi, hari ini apa yang kita nak bincangkan? Topik apa tu? Cik Syam, hari ini kita akan bincangkan siapa buat penubuhan dengan MSIB, apa yang akan dapat setelah penubuhan siap lah. Betul. Dalam package. Maknanya apa yang anda akan dapat apabila siap servis penubuhan syarikat dengan kami. Alright. Actually, di depan kita ni, Cik Razi, depan kita ni ada beg yang berwarna merah. Nampak? Beg yang berwarna merah ni, setiap kali kalau kita siap penubuhan syarikat di MSIB, kami akan bagi beg ini kepada setiap para pelanggan kami. Maknanya kalau dah dapat beg ni, ia menunjukkan bahawa yang penubuhan syarikat anda telah pun siap sepenuhnya, siap dengan jayanya. Betul. So kita nak tengok apa yang sebenarnya ada dalam beg. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang tertanya-tanya, tengok gambar yang kami post dekat FB kan. Betul, almost setiap hari ada je penubuhan yang siap dan dalam gambar tu mesti ada penyerahan beg ni. Okay, so kita nak tengok apa yang terkandung dalam beg ni dan saya nak minta bantuan Cik Razi tolong explain satu persatu apa yang terdapat dalam beg ni. Okay? Boleh. So siap. Dah bersiap sedia lah siap sedia semua. Kita nak tengok apa dalam beg ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, banyak juga dalam ni. Banyak ni Syam kita bagi. Package lengkap kita panggil. So dalam dia ada envelope. Envelope dengan logo MSIB dekat sini. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Logo MSIB dekat sini Okey. Okey, ada kertas ni, jangan pelik sebab kertas ni ialah kertas bukti penerimaan lah. Maksudnya sesiapa yang dah terima beg ni, kita ada satu slip menunjukkan dah terima. So mungkin anda menghantar wakil atau sesiapa, mungkin anda terlupa, ada orang lain dah ambil kan. Kita ada bagi tahulah siapa yang ambilkan tu. Ini untuk tujuan pengesahan lah. Betul, pengesahan. Jadi kita nak pastikan dokumen yang kita bagi ini dapat kepada orang yang betul. Okey. So ada apa lagi selain daripada envelope ni kat dalam ni? Yang ni juga dua brosur lah kita sediakan. Kita bagi juga brosur. Kalau nampak ni satu brosur berkenaan dengan penubuhan syarikat. Maknanya dalam brosur ni ada selain daripada penubuhan syarikat Sdn Bhd, kita juga ada penubuhan syarikat Berhad dan juga syarikat Sdn Bhd Ready Made. Dalam ni juga ada maklumat berkenaan dengan komitmen setiap tahun, apa yang terkandung dalam servis syarikat setiausaha kami. Yang ni anda boleh baca lah. Boleh baca. Selain itu juga kita ada brosur untuk servis seperti yayasan lah. Kita juga menyediakan satu servis untuk company yang non-profit. Company non-profit maksudnya dia bukanlah satu company yang ditumpukan untuk mendapat profit. Bukan untuk mendapatkan profit, tapi lebih kepada untuk membuat kebajikan. Kami juga ada menyediakan servis ini. Itu dipanggil yayasan lah. Yayasan. Okey. So, kita nak tengok apa yang ada dalam envelope ni. Apa yang ada dalam envelope ni, kita tengok sama-sama. Pertama sekali kita ada kita mulakan dengan yang paling basic lah iaitu kita bagi 3 set company set lengkap. Okey. Okey, 3 set kami lengkap. Kita panggil buku biru lah 3 set. Cik Syam 1, saya 2. Okey. Ini yang kita panggil complete set. Betul. Kita gelarkan dekat sini complete set lah. Okey. Nampak complete set ni untuk tujuan apa Cik Razi? Boleh terangkan sikit. Okey, tujuan utama complete set ni ialah untuk memberi dokumen berkanun, dokumen berkanun yang telah dikeluarkan oleh SSM lah, menunjukkan bukti bahawa syarikat tuan telah berjaya didaftarkan. Okey, apa yang ada dalam buku biru ni ataupun apa yang ada dalam complete set ni? Okey, dalam complete set ni pertama sekali kita letak kat depan sekali ialah section 17. Okey, section 17. Dulu untuk akta lama, sijil ataupun sertifikat dibagi dalam form 9. Tapi untuk akta baru akta syarikat 2016 kita SSM bagi keluarkan ialah section 17 lah. Okey. Section 17 ni bagi menggantikan form 9. Form 9. Ya. Form 9 ni ialah sijil penubuhan syarikat. Betul.
Kat sini akan maklumlah nama yang telah ditubuhkan, nama yang telah didaftarkan, nombor syarikat, nombor company, and then bila dilahirkan, bila ditubuhkan di sini, dan juga ini masih lagi tempat tempat didaftarkanlah. Okey. Ini section 17. Seterusnya section 15. Section 15. Section 15 just sekadar notis daripada SSM lah bahawa melalui email bahawa company tuan telah pun berjaya ditubuhkan. Okey. Seterusnya section 14. Sebelum tu Cik Razi, section 15 ni sebelum dalam akta lama ada ke section 15? Okey, ni special sikit. Dalam akta lama tak ada section 15 ni lah. Dia mungkin ni akta baru yang penambahbaikan lah yang dibuat dalam akta baru lah. Section 15 ni kita ambil daripada email. Betul. Itu bila email. Kita buat sistem kita buat penubuhan melalui sistem Myco ID, SSM akan hantar melalui email. Itu kita kena print lah. Kita kena print out, jadikan dia salah satu daripada dokumen dalam complete set. Seterusnya? Seterusnya ialah section 14. Ini special sikit Kalau kita tengok akta syarikat yang lama, akta syarikat 1965, form 49, form 49, form 24, form 44 dan juga M&A. Okey, maklumat dalam form-form tersebut telah disatukan di dalam section 14. Okey, kalau kita tengok macam kalau secara normal yang menubuhkan syarikat, kalau kata apa, company itu terdiri daripada 2 orang pengarah atau 3 orang pengarah. Okey, biasanya page dia macam inilah. Okey, pertama sekali muka surat pertama akan menunjukkan bahawa nama syarikat, nombor syarikat, bila didaftarkan, aktiviti yang dijalankan. Dulu aktiviti dijalankan diletak dalam M&A, memorandum artikel, tapi sekarang aktiviti syarikat diletakkan di dalam section 14. Selain itu juga ada sebelum tu saya pun kena bagi tahu jugalah. Comparison ni kita sebut juga daripada akta lama dengan akta baru ni sebab benda tu penting. Betul, sangat-sangat penting. Sebab ada berlakunya salah faham. Ada yang masih lagi sebut maknanya terutama third party. Betul, third party. Yang masih lagi meminta dokumen di bawah akta lama, form 49, 44, 24 M&A. Sedangkan syarikat dia ditubuhkan dengan akta baru. Akta baru, betul. Kalau syarikat ditubuhkan sebelum Februari 2017, maksudnya Januari 2017 ke bawah, yes, itu ada dia punya form 49, 44 M&A. Tapi dalam akta baru ni, mungkin setengah tempat third party sama ada bank ataupun jabatan kerajaan yang tak update lagi dengan form-form yang baru. Jadi benda ni kita kena celik dan juga tahulah. Nanti kalau pegawai tanya, kita sebagai pengarah kena ada nampaklah. Kita pakar sikit kan bahawa kita akta baru, kita bukan akta lama cik. Tak adalah yang WhatsApp saya nanti, Cik Razi saya nak 49, 44, 24, mana ya? Saya tak ada pun terima. Jadi benda-benda macam tu kita nak elakkan. That's why kenapa kita sebut perbezaan antara form dan juga section lah. Okey Cik Syam? Saya teruskan? Teruskan. Okey, section 14 muka surat 1, basic maklumat company lah macam saya kata tadi. Okey. Seterusnya ialah muka surat 2, particular of director. Dulu form 49. Form 49. Betul. Okey, tapi diletakkan pada muka surat 2. Kalau tak ramai dia pergilah muka surat 2 saja. Okey, kalau ramai mungkin dia pergi 2, muka surat 2 dan juga 3 lah. Iaitu maklumat director. Dulu form 49. Okey, sekarang dalam yang mana 14. Sekarang ni sebab tu kita nampak kalau dekat sini ni hanya seorang director. Sekarang ni seorang director pun boleh di bawah akta baru. Betul. Kalau dulu kena minimum 2 orang director. Itulah terpaksalah mencari sleeping partner kan untuk dapatkan 2 orang director. Tapi sekarang ni seorang director pun dah boleh menubuhkan syarikat. Betul Cik Syam. Banyak menyelesaikan masalah akta baru ni. Okey, seterusnya muka surat 3. Okey, secara biasanya kalau tak lebih daripada ramai orang, okey, minimum untuk member pun boleh seorang. Okey, dulu minimum member 2 orang untuk Sdn Bhd. Betul. Okey, tapi sekarang boleh minimum seorang. Betul. Okey, form 24. Okey, muka surat 3 ni menggantikan form 24 lah sebelum ni, iaitu memaklumkan bahawa siapakah pemegang saham dan pemegang saham. Betul. Okey, paid up capital, authorized capital. Okey, dulu ada. Tapi sekarang authorized capital dah tak wujud. Okey, jangan tanya lagi authorized capital. Dengar tu tuan-tuan. Okey. Paid up capital ada. Tapi dia tak mention lah macam section 24 sebelum ni. Dia hanya sebut kat sini ialah total number of share. Total number of share itu 3,000 kalau dekat dokumen ni. Okey. Itu surat 3 lah berkaitan dengan particular of member. Okey.
Surat 4, yang terakhir dia akan buat declaration, just maklumat declaration lah. Di mana siapakah yang akan yang telah lodge dokumen ni lah ataupun penubuhan ni. Okey, lodger. Okey, Cik Syam, surat yang saya rasa section yang terakhir. Section yang terakhir iaitu section 58 dan juga 236 kurungan 2. Ini just memaklumkan bahawa siapakah company secretary untuk syarikat anda lah. Seandainya ada 2 orang, dia maklum 2 orang. Kalau 3 orang, 3 orang. Kalau seorang lah. Yang ini ni, tuan-tuan, saya kena bagi tahulah. Yang ini, Section 58 dan 236 ni ialah apabila anda telah melantik syarikat setiausaha. Maknanya, kalau anda menyerahkan urusan penubuhan syarikat tu dengan kami, MSIB Corporate Consultancy sebagai syarikat setiausaha anda, kami akan secara automatik menjadi syarikat setiausaha kepada anda. Betul. Tapi kalau anda buat penubuhan sendiri melalui sistem MicroID, yang ini anda takkan dapat. Betul. Tapi anda perlu ingat anda ada masa selama paling lama 1 bulan, 30 hari. 30 hari. 1 bulan, kita bagi 30 hari. Betul. Anda ada 30 hari. 30 hari untuk melantik syarikat setiausaha. Jika tidak, apa yang akan berlaku? Anda akan didenda. Dan anda juga company yang bergerak tanpa setiausaha syarikat. Betul. Jadi menjadi satu kesalahan lah sebenarnya. Bergerak tanpa setiausaha syarikat lepas 30 hari. Maknanya kalau siapa yang buat penubuhan sendiri melalui sistem MicroID, selepas tu dia kena cari pula syarikat setiausaha. Betul. Dia perlu cari syarikat setiausaha untuk memenuhi keperluan akta. Betul. Comply dengan akta lah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, senanglah kalau penubuhan syarikat ni cari terus syarikat setiausaha, biar dia sekali jalan. A to Z. Biar dia yang buat penubuhan, biar dia yang jadi syarikat setiausaha secara automatik. Senang. Cukup. Kalau macam kita pun, penubuhan syarikat pun 3 ke 5 hari bekerja dah siap kan? Betul. Masa satu lagi Cik Syam, kos lebih kurang je. Buat sendiri dengan serah pada kami lebih kurang. Bahkan mungkin kos tuan buat sendiri lebih tinggi kalau buat sendiri dan lebih jimat dengan company secretary lah. Kalau kena pada polis secretary yang berpatutan lah. Betul. Okey. Jadi kalau kata nak buat sendiri, tuan-puan kena ingat, kena alert. Tuan-puan hanya ada 30 hari untuk dapatkan khidmat syarikat setiausaha. Kalau tidak, melayang duit tu kena denda. Okey. Seterusnya, apa yang ada dalam ni ialah saya buka satu-satu Okey, untuk makluman banyak lagi. Ingatkan yang ini aja kan. Rupanya ada lagi. Okey, ini paling penting untuk makluman temulah pengarah-pengarah syarikat dan juga usahawan luar sana lah. Okey. Kalau dulu memang SSM sediakan satu sijil sijil keras orang panggil kan. Sijil keras ataupun hard copy kepada semua yang telah berjaya menubuhkan syarikat. Tapi untuk atas syarikat yang baru, okey, saya tak ingat bila dikuatkuasakan, dia tak keluar dah yang hard copy. Tapi SSM hantar kita soft copy melalui email. Bukan, kita kena beli. Kena beli. Beli kena beli pula. Jangan risau, dalam package kita belikan sekali. Ya, okay? Kalau kata bagi company secretary, bagi kami yang buat penubuhan syarikat ni, yang ini dah termasuk dalam package. Betul. Semua yang ada depan ni semua dah termasuk dalam package. Jadi tak perlu fikir lagi lah. Betul. Kalau kami fikirkan. Maknanya kalau buat sendiri, yang ni kena beli asing. Kena beli asing. Kena beli lain pula. Kena belajar pula apa itu my data dokumen. Take time lagi. Kena belajar pula, kena beli pula. Tak sempat nak lantik setiausaha, tak sempat lantik setiausaha dah kena denda. Setiausaha syarikat lagi kena bayar pula. Ya, betul. Okey. Banyak betul nak kena bayar kan. Habis tu apa yang kat tangan Cik Razi ni? Ini hard copy lah. Okey, ini kami special untuk siapa yang dengan kami tolong printkan kertas keras. Maknanya yang ini ni, yang kertas keras ni SSM tak bagi? Tak bagi. Kertas pun kami sediakan. Okey. Sebab mungkin ada setengah. Ni keras ni. Ni kalau apa ni ramailah yang terutamanya usahawan daripada perniagaan enterprise kan. Enterprise dia dah biasa. Kalau dia dapat sijil ni, dia akan letak dalam frame, lepas tu dia letak dekat dinding kan. Jadi bila dia buat Senayan Berhad, dia pun nak buat benda yang sama. Betul. Walaupun sebenarnya tak wajib pun buat macam tu. Betul, tak wajib. Tapi untuk Senayan Berhad tak wajib. Tapi tetap kami bagi juga supaya boleh framekan. Tambahan pula Cik Syam, mungkin setengah senior kita lah, okey, senior usahawan senior kita, dia macam ada
nostalgia ataupun orang kata sentimental value dengan CJ keras. Sebab sebelum ni mungkin Sedia Berhad dia buat ada. Tiba-tiba akta baru tak ada. So kita sediakan, memenuhi cita rasa semua pihak lah. Sama ada senior ke, junior ke, semua dapat yang ni. Okey, kita printkan khas untuk semua pelanggan-pelanggan kita. Cantik pula tu. Keras. Okey, Cik Syam. Okey, kita tinggal pula CJ keras ni Okey. Dalam pakej penubuhan juga kita sediakan buat dokumen untuk buka akaun bank lah. Okey, untuk buka dalam pakej sekaligus semua yang bayar tu. Okey, kita buatkan juga dokumen untuk buka akaun bank. Okey, kita bagi dalam pakej kita ialah 2 bank lah. Contoh, seorang orang tu dia nak ambil Maybank dengan CIMB. So dia dah cover. So bank ketiga kita kira lain lah kan. Okey. So kat tangan saya ni dokumen tu dokumen yang termasuk dengan resolusi. Yes, dokumen resolusi. Borang yang bank nak, segala macam yang dalam orang kata apa-apa bank kita dah ada, template yang kita dah dapatkan daripada bank. Okey, kita sediakan semua tu. Okey. Kalau kita tengok kat sini kita bagi sebenarnya 2 salinan. Okey. 2 salinan untuk pengarah, satu untuk pengarah, satu lagi untuk bank. Okey, satu lagi untuk simpanan fail di company secretary. So 3 lah. So 1 kita akan pegang, so tuan semua akan dapat 2. 2 ni lah tuan akan bawa balik. Maknanya kita bagi sehingga 3 bank kan? 2 bank. Oh 2 bank. 2 bank. Sampai 2 bank. Tapi 2 bank tu dah banyak dah tu. Dah banyak dah. Ini pun dia buat 1 je. Okey. So kita cover sampai 2 bank. Semualah A to Z apa yang bank nak. Bank nak dokumen tu, bank nak dokumen ni, nak sign tu, nak sign ni, kita selesaikan semua. Okey. Tuan tinggal sign dan bawa ke bank sahaja. Saya kena jelaskan, saya kena bagi explanation terang sikit ya. Okey. Bila tuan-puan dah siap menubuhkan syarikat, proses selanjutnya ialah buka akaun bank. Buka akaun bank syarikat ni memang menjadi proses yang wajib lah. Wajib maknanya bukan kata wajib tu kalau tak buka salah. Tapi kalau tak buka tu nanti tak lengkap. Jadi untuk nak buka akaun bank syarikat Sedia Berhad, dia bukan macam enterprise. Enterprise ni tuan-puan boleh pergi terus ke bank, ambil borang aja kan. Betul. Tapi untuk syarikat Sedia Berhad, anda perlu mendapatkan dokumen daripada syarikat setiausaha. Dokumen tu lah yang ini, yang kita bagi ni lah. Betul. Yang Cik Razi baru explain sebentar tadi kan. Dan dapatkan COP ni. CTC. Ini yang bank nak. Itu yang bank nak. That's why kenapa kalau scan Cik Syam sign scan ke apa, kebanyakan, saya tak kata semua, tapi kebanyakan bank dia tak nak terima kalau scan dokumen. Dia nak original sign lah. Dia nak original. Betul. Ini sign pengarah original, ni pun nak original. Kalau lebih lagi bank mungkin akan reject lah. Dan banyak kali pula kita kena buat kerja. Tadi kalau anda ingat tadi kita explain, kita ada bagi 3 buku biru ni. Buku biru ni ambil 1, kita bagi 3, 2 lagi simpan. Dengan dokumen bank yang kita bagi ni, yang 2 ni kena bawa pergi bank. Belum lengkap lagi Cik Syam. Masih lagi belum lengkap. Belum lengkap. Sebab kena bawa sekali dengan ini pun kita bagi yang Cik Syam. Iaitu cop bulat, sangat terkenal di bank. Cop bulat ni lah kalau tak ada tak jadi kawan anda. Cop bulat ni setahu saya company secretary lain tak ada bagi ni kan. Cop bulat ni. Saya rasa mungkin tak ada lah. Setakat ni setakat yang saya tahulah. Setakat yang saya tahu pun memang tak ada. Memang tak ada. Tapi benda ni kalau company secretary tak bagi, memang company secretary tak patut pun bagi. Betul. Tapi kita di MSIB ni kita bagi sekali inisiatif kita. Nak memudahkan urusan klien. Dapat terus boleh pergi bank. Ambil sekarang terus pergi bank. Kalau tidak kena pergi pula. Sebelum boleh pergi bank, kena singgah dulu ke pejabat stationery. Stationery ni nak buat cop. Nak buat cop ni. Nak buat cop ni kita ambil masa berapa lama biasa? Biasa dalam masa 2 hari lah kalau ambil yang standard punya 2 hari. Maknanya kalau ambil yang cepat, itu mahal. Itu mahal lah. Itu pun cepat pun setengah hari juga. Maknanya kena tunggu. Kena tunggu 2 hari ataupun bayar mahal. Betul. Tapi dekat sini kita masuk sekali dalam harga package. Masuk dalam package, tak payah fikir lah. Memang bank kata tolong bawa ni tak payah. Sekretari saya dah siap dah. Dah siap dah. Maksudnya dalam erti kata lain, sekiranya tuan-puan buat penubuhan dengan MSIB corporate ni, maknanya semua dah disediakan. Sebab tu saya sebut A to Z. Tinggal nak berniaga je lagi. Tinggal nak berniaga. Buka akaun bank, berniaga. Maknanya dokumen dah ada. Betul. Bawa sekali dengan COP ni, maknanya lepas tu boleh terus pergi ke bank. Betul. Kita dapatkan set ni, 1 set buku biru,
satu set bank dan juga satu cop, dah boleh buka akaun bank insya-Allah. Okey, senang. Dan juga selamat berbisnes lah kalau dah siap buka akaun bank. Maknanya boleh terus buat duit je lah. Betul. Satu simpanan, dua simpanan dalam syarikat. Okey, ini terpulang tuan. Tuan nak gantung ke, tuan nak simpanan faid, terpulang. Okey. Ini untuk simpanan. Jadi ini apa yang kita bagi semua dalam beg merah ni. Cantik beg merah kita ni Cik Syam. Orang yang design ni memang sangat pakar lah Sebab nama pun depan ni expert. Efficient dan juga trusted. Okay. So kita dah cerita apa yang ada dalam ni. Selama ni mungkin tuan-puan hanya tengok gambar je. Nampak gambar beg aja kan. Tapi tak pernah tahu apa yang ada dalam ni. Hari ni kita dah bongkarkan, kita dah selongkar apa yang ada dalam ni. Apa yang sebenarnya tuan-puan akan dapat. Kita dah bagi tahu sebenarnya. Tapi bagi tahu tu sebenarnya tak cukup. Kita kena tunjukkan apa yang kita bagi. Ini maknanya apa yang kita bagi ni semua dah lengkap. Kalau kita kata kita jual kereta ni, kita jual kereta yang betul. Bukannya kereta tak ada steering, kereta tak ada tayar. Kalau tak ada tayar, tak ada steering, orang tak panggil kereta kan? Betul. Maknanya kalau ada tayar, ada steering, tak boleh jalan. Orang tak panggil lah kereta. Dia maknanya apa yang kita tawarkan ni ialah package lengkap. So dengan semua package lengkap yang kita sebutkan tadi ni, berapa sebenarnya kena bayar ni? Mesti mahal ni. Nampak semua tengok dengan CJ kerasnya, dengan bagi cop ni, ni mahal ni Cik Razi. Okey Cik Syam, jangan salah faham Kita kadang-kadang kita sebut harga kita taklah kata mahal. Dan juga kita tak sebutlah kita ni paling murah. Tapi berpatutan Cik Syam. Okey. Sebab kompetitif lah. Ya, kompetitif lah. Cik Syam nak tahu ke harga dia? Tu nak tahu tu. Mesti penonton di luar sana pun mesti nak tahu jugalah. Kebetulan Cik Syam, sekarang ni MSIB sedang menjalankan promotion. Promosi penubuhan syarikat harga asal RM2,399. Tapi RM2,000 lebih tu. RM2,499. Sebab banyak kan? Tak. Bukan sebab tu banyak. RM2,399 kita tengah promosi kepada RM1,600 sahaja. RM1,600 sahaja Cik Syam. Maknanya daripada RM2,400 tu bayar RM1,600 saja. Betul Cik Syam. Promotion. Siapa cepat dia dapat tu. Memang jauh. Sebab kita ini kalau orang dengar ni, orang akan kata ni macam apa ni? Macam tak betul kan. Kami bukan scammer. Kalau tak dia scammer macam tak scammer je kan. Kalau tak scammer tak ada 1,000 syarikat kami kat sini tuan. Okey. Maknanya harga yang kita bagi tu RM1,600 tu memang orang kata package yang unreasonable. Kalau dengar tu macam unreasonable lah. Macam tak logik kan. Tapi kita boleh bagi package RM1,600. Sebab apa? Sebabnya di MSIB ni kita ada semangat, iaitu kita nak membantu usahawan-usahawan untuk membuka syarikat Sdn Bhd. Kita nak bagi kesedaran. Sebab kita tahu usahawan dia baru buka syarikat kan. Jadi kita nak bantu dia. Kita nak menjadi salah seorang di antara yang membantu usahawan. Sebab tu mula-mula ni kita tak nak bagi harga tinggi-tinggi. Tak nak beban lagi. Kita tak nak bebankan usahawan. Kita nak usahawan boleh buka syarikat dengan harga mampu milik. Yes, betul. Harga mampu milik kan. Betul. So RM1,600 tu harga mampu milik. Betul. Dan saya dengar kata bukan itu saja kan. Okey, betul. Okey, bagi orang yang nak ambil package promosi ni, dia kena bayar dia kena buat bayaran secretary fees selama setahun lah. Syarat kena bayar setahun terus. Siapa nak ambil package RM1,600, syarat kena bayar secretary fees setahun terus. Apa ni? Kata nak bagi promosi macam tak nak bagi je. Jangan salah faham RM2,399 tak termasuk dengan secretary fees. Okey, berapa secretary fees secretary? Untuk MSIB RM60 satu bulan, setahun RM720. Tapi baik lagi MSIB bagi lagi promotion Cik Syam. Kita percuma 6 bulan untuk servis secretary fees. Maksudnya 720 bahagi 2, 360 sahaja. Okey, kalau yang tadi 2399 plus 720. Tapi yang ni kita bagi 1600 tambah dengan hanya RM360 sahaja. Sebab RM360 bahagi 2 daripada 720. Habis Cik Razi 360 6 bulan je lah MSIB. Tak. RM360 adalah setahun. Bermaksud 1960 total ialah dah merangkumi setahun punya secretary fees Cik Syam. Betul. Jadi kenapa ada yuran syarikat setiausaha tu? Sebab tu normal. Semua syarikat setiausaha di Malaysia akan mengenakan yuran syarikat setiausaha di atas perlantikan.
Bila kami dilantik, kami akan dibayar yuran syarikat setiausaha itu secara bulanan. Betul. Tetapi di MSIB, kita ambil secara tahunan dan kita ambil awal. Kita ambil setahun terus. Betul. Jadi bila kita ambil setahun terus, sebab itulah kita boleh bagi pengurangan. Betul. Kita boleh bagi diskaun. Betul. Sebenarnya kita punya fees tu adalah RM75. Tetapi kita bagi, sebabkan kita minta setahun terus, jadi betul. Kita bagi diskaun lagi. Setiap bulan tu pun kita bagi diskaun. RM60 aja bayar. Betul. Jadi total dia adalah RM720 yang untuk tahun pertama kita kerat pula tu. Dah bagi pengurangan, kerat pula harga tu separuh. Kita hanya minta RM360 saja untuk tahun pertama. Betul. So total RM360 perlu dibayar dengan RM1,006. Dia akan jadi RM1,960 sahaja. Tak mahal, tak murah. Berpatutan. Bolehlah kita cuba search di luar sana macam mana harga yang di luar sana lah. Jadi promosi kami ni kena cepat-cepat dapatkan lah. Ya, betul. Tapi apa pun sebenarnya untuk sesebuah syarikat setiausaha, sebenarnya untuk anda melantik syarikat setiausaha, jangan semata-mata melihat kepada harga sahaja. Harga tu orang kata sebagai motivasi sahaja. Tapi yang paling penting sebenarnya Cik Razi, anda perlu melihat kepada kemampuan dia, kepakaran dia, kepada knowledge dia berkaitan dengan ilmu pensyarikatan. Dan tengok juga faktor-faktor lain, terutamanya faktor pekerja dia yang mencukupi, pekerja yang ramai. Itu sangat penting. Tambah lagi, dia mengguna pakai sistem. Yes, betul. Dan SOP yang terkini. Itu yang kami terapkan di dalam MSIB Corporate Consultancy, di mana kami ni adalah sebuah syarikat setiausaha yang mempunyai kepakaran, kemahiran. Kami juga mengguna pakai sistem dan SOP terkini. Betul. Kami juga mempunyai pekerja yang ramai serta mencukupi. Betul. So, saya harap itu dah terjawab, dah menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. So, itulah apa yang kita nak explain dalam video kali ini berkaitan dengan apa yang ada dalam beg merah. Kita dah bongkar, kita dah selongkar. Tengok kosong dah dalam ni. Memang dah tak ada apa. Inilah semua yang tuan-puan akan dapat. Tu. Cik Razi, ada apa lagi? Tak ada apa dah. Itulah apa dah. Semua dah terjawab kan? Semua terjawab dah apa yang ada dalam beg merah ni. Semoga kepada yang ada rasa nak mendaftar dengan MSIB, segeralah. Sementara promosi masih ada. Okey. So saya rasa itu sajalah perkongsian kita dalam video kali ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaiham Ibrahim dan bersama dengan saya Cik Razi. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.